أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan
إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم زهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتكبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق الله العظيم. Dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka Nabi Shu'aib. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam kemewahan. Dan sesungguhnya aku bimbang, kamu akan ditimpa azab hari yang meliputi orang-orang yang bersalah. Dan wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Limpah kurnia Allah kepada kamu lebih baik bagi kamu daripada yang kamu ambil secara haram itu, jika betul kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah orang yang menjaga dan mengawas perbuatan kamu. Mereka berkata, wahai Shu'aib, adakah sembahyangmu yang banyak itu menyuruhmu perintahkan kami supaya meninggalkan apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Atau supaya kami tinggalkan apa yang kami suka melakukannya dalam menguruskan harta kami? Sesungguhnya engkau, wahai Shu'aib, adalah orang yang penyabar lagi bijak berakal
Maka bagaimana pula engkau menyuruh kami melakukan perkara yang bertentangan dengan kebiasaan kami? Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku? Dan ia pula mengurniakan daku pangkat Nabi sebagai pemberian daripadanya. Patutkah aku berdiam diri dari melarang kamu? Sedangkan aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya. Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku. Dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya, melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah aku berserah diri, dan kepadanya lah aku kembali. Dan wahai kaumku, janganlah permusuhan kamu terhadapku menyebabkan kamu ditimpa balak bencana, sebagaimana yang telah menimpa kaum Nabi Nuh, atau kaum Nabi Hud, atau kaum Nabi Saleh, dan kaum Nabi Lut pun tidaklah jauh dari kamu. Kamu sedia mengetahui apa yang telah menimpa mereka. Dan mintalah ampun kepada Tuhan kamu. Kemudian kembalilah taat kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengasihani lagi maha pengasih. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak mengerti kebanyakan dari apa yang engkau katakan itu. Dan sesungguhnya kami melihat engkau orang yang lemah dalam kalangan kami. Dan kalau tidaklah kerana kaum keluargamu, tentulah kami telah melemparmu dengan batu hingga mati. Dan engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia dalam kalangan kami. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, mengapa kamu bersikap demikian? Patutkah kaum keluargaku kamu pandang lebih mulia daripada Allah? Serta kamu pula jadikan perintahnya sebagai sesuatu yang dibuang dan dilupakan di belakang kamu? Sesungguhnya Tuhanku amat meliputi pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Dan wahai kaumku, buatlah sedaya upaya kamu untuk menentang agama Allah yang aku sampaikan itu. Sesungguhnya aku juga tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengembangkannya. Kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya. Dan siapa pula yang berdusta. Dan tunggulah sesungguhnya aku juga turut menunggu bersama-sama kamu. Dan tak kala datang masa pelaksanaan perintah kami, kami selamatkan Nabi Syuaib beserta dengan umatnya yang beriman. Dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat masing-masing. Mereka punah ranah, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah, kebinasaanlah akhirnya bagi penduduk Madian, sebagaimana binasanya kaum Samud. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Hud. Surah yang ke-11 pada juzuk yang ke-12 pada ayat yang ke-84 sehingga ayat 95. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan kisah Nabi Allah Syuaib AS. Merupakan kisah yang ke-6 dan kisah yang terakhir dari sudut kisah-kisah yang diceritakan secara panjang lebar. Ya, di sana ada kisah yang ke-7 tapi disebut secara ringkas. Itu kisah Nabi Musa alaihissalam yang akan menutupi surah ini. Namun daripada awal kita melihat 6 Nabi ini Allah Ta'ala ceritakan secara panjang lebar. Bermula daripada dakwah mereka sehinggalah perbincangan, diskusi, perdebatan mereka dengan kaum mereka, sehinggalah ancaman-ancaman kaum mereka terhadap Nabi-Nabi ini, sehinggalah persendaan dan juga mempermainkan dakwah yang dibawa oleh para Nabi ini, sehingga sampai peringkat mereka mencabar kebinasaan dan azab Allah. Maka para Nabi alaihimussalatu menjanjikan kepada mereka bahawa azab Allah akan berlaku kepada mereka sebagaimana mereka minta. Kerana mereka tidak mau bertaubat dan tidak mau beristighfar kepada Allah. Maka flow ceritanya ataupun uslub kisahnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dan semua kisah ini sebagai satu peringatan, bukan sebagai suatu
hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengetahui bahawa skrip orang-orang yang menentang para nabi sama. Bahasa yang digunakan oleh orang yang menentang para nabi dan menentang Islam sama. Ejekan mereka, momokkan mereka, persendaan mereka adalah sama. Bahkan hari ini kita juga mendengar ejekan yang sama, momokkan yang sama, cabaran yang sama, kata-kata yang sama. Sebagaimana yang dilalui oleh para nabi alaihimussalatu wassalam. Maka nabi yang keenam yang kita ceritakan, yang surah Hud ini menceritakan kepada kita, ialah Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Nabi Allah Shu'aib alaihissalam merupakan daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Anak cucu Nabi Allah Ibrahim dan berpegang dengan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walau setengah daripada pengkaji sejarah menyatakan ia adalah keturunan daripada anak perempuan Nabi Lut. Kita tahu sebagaimana kita cerita semalam, dua orang anak perempuan Nabi Lut beriman. Maka daripada mereka lah datangnya keturunan-keturunan yang baik. Tetapi pendapat yang kuat menyatakan bahawa Nabi Allah Shu'aib daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Bahkan kalau kita lihat, kesemua para nabi ini mempunyai hubungan yang rapat, yang dekat dari beberapa aspek. Termasuklah tempat mereka berdekatan. Tempat dakwah mereka berdekatan. Kalau Nabi Allah Ibrahim di Palestin, Nabi Allah Lut di Sadum, yang hampir juga dengan Palestin di negara Jordan, manakala Nabi Allah Shu'aib tempatnya di Madian. Dan demikian juga waktu kita menceritakan Nabi Allah Hud tempatnya di Yaman, Nabi Allah Saleh tempatnya di Hijaz. Dengan bahasa lain, tempat ini di semenanjung tanah Arab ataupun di Asia Barat. Bahkan Asia Barat ini adalah punca pada tamadun manusia. Bermulanya dan berakhirnya. Bahkan perang yang terakhir dunia akan meletus di Asia Barat. Yang berpusat di Syam dan berakhir di sana dengan kemenangan umat Islam. Maka ini kisah nabi-nabi yang datang daripada tempat yang berhampiran. Dan penduduk-penduduk ini saling mengetahui kisah-kisah negeri-negeri berdekatan dengan mereka. Penduduk Madian mengetahui apa yang menimpa penduduk Sadum. Sebab mereka berdekatan. Penduduk Sadum mengetahui apa yang berlaku di Ahqaf dan juga di Hijaz. Kerana itu waktu mana para nabi ini membawa wahyu, membawa perintah Allah Ta'ala. Maka mereka tidak dapat menolak kenabian ini kerana kenabian ini suatu benda yang maklum, satu benda yang dah viral. Nabi-nabi yang datang, yang diutuskan oleh Allah Ta'ala bagi berdakwah kepada kaum. Baik, perkataan Madian merujuk kepada tempat. Tempat ini berhampiran dengan Tabuk dan tempat ini sekarang berada dalam kawasan Jordan, Madian. Dan Madian ini juga diambil daripada nama anak Nabi Ibrahim. Di mana Madian ini merupakan anak sulung kepada Nabi Allah Ibrahim AS daripada isterinya yang ketiga bernama Kontura. Tahu kalau kita baca sejarah, yang masyhur ialah dua isteri baginda, iaitu Hajar Al-Qibtiyah dan juga Sarah binti Haran. Ini dua isteri baginda Nabi Allah Ibrahim yang popular dan daripadanya lahir Nabi. Adapun Sarah bin Haran binti Haran lahir daripadanya Ishaq, Yaqub dan seterusnya. Manakala Hajar Al-Qibtiyah, Hajar daripada bangsa Qibti, bangsa Mesir, lahir daripadanya Ismail. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan orang Islam ketika mana membuka negara Mesir supaya berlembut dengan penduduk Mesir kerana mereka ada hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim kerana Hajar datang daripada Mesir, Qibtiyah, daripada bangsa Qibti. Dan Nabi Allah Ismail daripada susu galur ini, selain daripada anak Ibrahim. Dan Nabi Allah Ibrahim berkahwin dengan dua orang lagi perempuan. Ketika mana isteri-isterinya masih hidup. Antaranya ialah Kontura Al-Kan'aniyah daripada bangsa Kan'an. Dan juga yang keempat bernama Hajun binti Amin. Daripada Kontura, Nabi Allah Ibrahim mendapat 6 orang anak. Manakala daripada Hajun binti Amin, Nabi Allah Ibrahim mendapat 5 orang anak. Anak sulungnya daripada Kontura bernama Madian. Madian yang beriman kepada Allah. Maka darinya dinamakan perkampungan ini perkampungan Madian.
Madian ini beriman dan dia anak Nabi Allah Ibrahim. Tapi penduduk Madian itu yang kafir. Kerana menjadi kebiasaan, mana-mana nama tempat dinamakan dengan nama-nama orang baik. Tapi penduduknya jahat. Orang tak akan bagi nama negeri, nama tempat dengan nama orang jahat. Hatta nama-nama berhala, asalnya nama-nama orang baik. Nama-nama orang soleh yang menyembahnya jahat. Inilah kelebihan orang baik. Maksudnya tuan-tuan sekalian, tak akan ada orang menamakan sesuatu daripada sesugalo nama-nama orang jahat. Kerana mereka malu. Mereka akan sebut nama orang baik tapi mereka tidak mahu mencontoh orang baik. Macam kita jugalah, kita kata kita ikut Nabi, kita kata sayang Nabi. Tapi perangai kita mungkin yang berlawanan. Maka ini menjadi suatu penyakit umat manusia. Dek kerana lupa, kerana syahwat, kerana syaitan. Maka Allah Ta'ala menghantar pada Nabi. Dan selepas habis era kenabian, dengan berakhir Nabi Muhammad SAW, maka dijadikan para ulama sebagai pemantau mereka. Sebagai waris pada Nabi. Untuk memantau perangai-perangai, memantau perbuatan-perbuatan umat di akhir zaman. Kembali kepada kisah ayat kita ini yang kita baca. Wa ila Madyana, dan kepada Madyam, akhahum, kami utuskan sebangsa dengan mereka. Bernama Syuaib alaihissalam. Qala ya qaumi i'budullah. Maka sebagaimana Nuh, sebagaimana Hud, sebagaimana Saleh, sebagaimana Lut, mereka direct untuk menyebutkan bahawa dalam dakwah ni tak ada basi-basi. Yang dakwah ni tak ada kita kata main corner-corner. Dia direct, straight. Kerana kesuntukan masa. Kerana masa kita yang singkat. Kerana kita tidak tahu bila Allah Ta'ala benar-benar murka lalu menurunkan Allah. Sebab itu para Nabi straight berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kamu tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Baik, selepas menyebut tentang usul dakwah. Kerana semua para Nabi bawa dua perkara. Yang pertama tentang usul dakwah atau kita panggilkan perkara yang usul akidah. Yang kedua perkara yang berkait dengan syariat. Usul syariat. Kalau sekiranya Nabi Allah Lut bercakap tentang menyembah Allah, kemudian bercakap tentang syariat perkahwinan. Kerana mereka yang rosak berkahwin sejenis. Berseronok secara kaum sejenis. Maka yang berlaku kepada Nabi Allah Syuaib berlainan pula. Mereka tamakkan harta. Kaum Lut, mereka tamakkan syahwat. Yang ni tamakkan harta. Walaupun mereka telah dilimpahi dengan kekayaan. Negara yang subur. Negara yang mewah. Dan kaum Nabi Allah Syuaib ini rata-rata mereka ialah pedagang-pedagang. Atau kita sebut businessman semua. Bukan termasuk Nabi Allah Syuaib seorang yang berbisnes. Bila dia berbisnes lah dia tahu penyakit orang bisnes. Kita tuan-tuan kalau tak masuk dalam bidang tu, kita tak tahu penyakit bidang tu. Imam Al-Ghazali, dia belajar falsafah, maka dia tahu penyakit falsafah. Semua benda kalau nak tahu suatu perkara, kena masuk bidang tu. Nabi Allah Syuaib, dia berniaga. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga berniaga. Maka dia tahu tentang penipuan dalam perniagaan. Maka ini yang berlaku pada Nabi Allah Syuaib, membenteras penipuan dalam perdagangan. Dan cara mereka menipu ini, suatu perkara yang diterima oleh semua peniaga tanpa ada keingkaran. Sebab asasnya untung. Kerana semua orang berniaga, dia pakai ilmu untung. Atas nama ilmu untung, inilah mereka menghalalkan semua cara. Maka Nabi Allah Syuaib berkata, wala tanqusul mikyal wal mizan. Jangan kamu kurangkan sukatan dan timbangan. Mikyal, yakni kailun atau kita sebut sebagai sukatan. Mizan, timbangan. Wa imma suatu yang kamu sukat, wa imma suatu yang kamu timbang. Inni arakum bi khair. Aku tengok kamu ni dah kaya. Aku tengok kamu dah mewah. Wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Dan aku takut Allah Ta'ala akan mengenakan kepada kamu azab yang tidak dapat kamu elakkan. Perkataan azab muhit, azab yang kepung kamu tak boleh lepas. Dengan apa cara? Pertama Nabi Allah Syuaib kata, rezeki kamu kan dah banyak. Kalau kamu meniaga cara betul, kamu untung juga. Kerana cara mereka meniaga pelik. Sama ada perniagaan di pasar ataupun dengan cara mereka beri hutang. Kalau mereka memberi hutang emas atau perak, mereka kikis emas dan perak biar kurang timbangan. Lalu diberikan kepada orang yang meminjam emas tadi, maka orang tu menyangka ia 1 dinar yang seberat 4 gram sebagai contoh. 4 kalau standard hari ni 1 dinar 4.25 gram. Tapi mereka dah kikis 25 gram hilang, tinggal 4 gram. Bila bagi tu tak perasan.
Dan ketika mana mereka ambil balik, mereka timbang. Takut orang tu buat macam yang sama. Lalu mereka beri pinjam benda yang sudah kurang nilai. Lalu ketika mana dikembalikan duit, mereka dapat nilai yang lebih. Tuan-tuan, ni sudah dilakukan hatta oleh orang ini. Tuan-tuan yang beli emas, hati-hati. Nampak betul lah segeng, 2 geng, 3 geng. Ya kita pun percayalah. Dah kikis lah. Demikian juga dirham, perak, dikikis. Dikikis, dipotong, dicacatkan. Bila orang pinjam nampak macam sempurna. Tapi bila diambil balik, dia tahu benda tu, ditimbang dulu. Kurang, dia akan tolak. Jadi dia tipu orang, orang tak boleh tipu dia. Dan Allah Ta'ala melaknat mereka dengan perbuatan tersebut. Dan cara mereka menipu dalam bisnes ini cukup licik. Bukan sekadar buat timbangan, sukatan, pinjaman, barang-barang. Dengan kata lain, mereka ni juara penipuan dalam bisnes. Juara penipuan. Kalau tidak, masakan Allah Ta'ala sebut tentang penyakit ini. Kalau Nabi Lut juara dalam bab nafsu. Sehingga mereka melakukan perbuatan yang tak pernah dilakukan oleh mana-mana bangsa. Bukan mana-mana manusia, bukan mana-mana makhluk Allah, mana-mana binatang. Manakala kaum Nabi Syuaib pula melakukan perkara yang tak pernah dilakukan. Sebab asas perniagaan ini percaya, jujur. Siapa pun yang dia bermuamalah dengan seseorang, dia percaya orang ni tak tipu dia. Dan penjual juga percaya pembeli takkan tipu dia. Sebab itu jual beli dalam Islam mesti antaradin. Illa an takuna tijaratin antaradin bainakum. Illa an takuna tijaratan antaradin bainakum. Melainkan perniagaan yang kamu saling meredai. Taradi. Kan itu dalam Islam kita ada akad. Ijab qabul. Menunjukkan redha. Tanpa paksaan. Jauh sekali penipuan. Sebab itu Islam menyusun kaedah jual beli yang begitu detail. Yang tidak pernah terfikir oleh mana-mana ahli ekonomi. Kata ilmu ekonomi yang mereka pegang daripada Adam Smith. Tokoh ekonomi kapitalis. Dan mana-mana tokoh-tokoh ekonomi hari ini semuanya berdasarkan pada kaedah kapitalis. Ra'samaliyah kata bahasa Arab. Artinya keuntungan yang maksimum. Keuntungan yang maksimum. Sebab itu mereka berusaha untuk mengecilkan pekerja. Sebab ini dasar kapitalis. Sedangkan dalam Islam tidak. Dalam Islam asas ekonomi ini adalah tolong-menolong, ta'awun. Majikan menolong pekerja, pekerja menolong majikan. Syarikat ini menolong pelanggan, pelanggan menolong syarikat. Asas perniagaan dalam Islam berdiri atas pertama ialah ta'awun, tolong-menolong. Yang kedua ialah atas dasar taradi, redha meredai. Yang ketiga atas dasar ukhuwah. Kita berniaga ni ukhuwah. Dan yang keempat, perniagaan ini ialah dakwah. Dalam berniaga ni ada dakwah. Bukannya berniaga cerita nak untung, cerita nak kita katakan kaya, tapi dia ada dakwah. Sebab itu kita tahu Islam sampai ke Nusantara melalui peniaga. Yang mereka berniaga dan mereka berdakwah. Kan itu asas perniagaan. Dan perniagaan itu ada dakwah. Dan asas perniagaan dalam Islam juga ialah kerana mencari keuntungan akhirat. Bukan untung dunia semata-mata, untung akhirat. Sebab itu Rasulullah menyebut pada peniaga yang jujur, yang benar bersama para Nabi akhirat. Kerana itu ramai ulama menjadi peniaga atas sebab ini. Kerana mereka nampak pahala sedekah paling banyak ada pada peniaga. Orang paling mudah bersedekah peniaga. Paling mudah sedekah. Dikurangkan sikit kilonya, dikurangkan, dipotong sikit, didiskaun sikit. Semua dapat pahala. Dia benar pula dapat pahala. Sehingga mereka layak bersama Nabi-Nabi pada hari akhirat kelak. Bayangkan para peniaga bersama dengan para Nabi, bersama dengan orang mati syahid, bersama dengan para siddiqin, bersama dengan para ulama. Artinya bukan calang-calang mereka. Sebab itu Nabi Allah Syuaib nak betulkan benda ni. Kerana sebaliknya kalau mereka menipu, berbohong, menzalimi, menindas, maka azabnya cukup besar. Sehingga Nabi menamakan para peniaga yang melanggar perintah ini sebagai fujar. Fujar ini orang yang fasik, yang jahat. Kata Allah lagi, melalui lisan Nabi Allah Syuaib, wa ya qaum, wahai kaumku, auful mikyal wal mizan bil qist. Tepatkanlah sukatan, tepatkanlah timbangan, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kurangkan bahagian manusia. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kamu melakukan kerosakan di muka bumi ini. Bukan sekadar mereka menipu dan berniaga, mereka juga mencuri dan merompak. Sebab sebenarnya kalau kita tengok orang menipu dan berniaga ni memang dia mencuri pun.
Dan memang mencuri cara sedar tak sedar. Dia tipu orang, maknanya dia curi hak orang. Dan merompak. Baik, kalau kita lihat, Nabi Allah Shu'aib sebut persoalan akidah satu je. Sembahlah Allah, jangan selainnya. Kemudian Nabi Allah Shu'aib banyak bercakap tentang masalah perniagaan-perniagaan. Sebagai iman Nabi Lut, disebut tentang sembah Allah cuma satu. Kemudian disebut tentang perbuatan-perbuatan mungkar ini. Kenapa? Kerana orang tuan-tuan bila akhlak dia baik, mudahnya beriman pada Allah. Tapi kalau akhlaknya buruk, maka payah nak beriman pada Allah. Sebab itu Nabi kata, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan bagi mengutuskan, bagi memuliakan, bagi menyempurnakan akhlak. Jadi kalau akhlak tu diperbaiki, mudah beriman. Dan supaya kita juga mengetahui dakwah itu bukan sekadar mengajak manusia beriman pada Allah, juga memperbaiki masyarakat atas kebobrokan, atas kejahatan akhlak mereka. Sebab Islam, dia memimpin. Bila Islam memimpin, dia juga peduli tentang masalah masyarakat, masalah ekonomi, masalah perkahwinan, bahkan masalah-masalah tingkah laku sesama manusia. Islam tak peduli benda itu. Sebab Islam diasaskan dengan dua asas penting, hablum minallah wa hablum minan nas. Tali Allah dan tali manusia, yakni masyarakat. Baqiyatullah, apa yang Allah berikan kepada kamu khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Yang kamu dah untung, kamu dah dapat nikmat yang banyak, negara subur tu dah baik. In kuntum mu'minin, kalau benar kamu orang beriman. Artinya tuan-tuan orang kafir, segala kebaikannya tak ada nilai. Dia tak akan dipanggil baqiyatullah. Apa maksud baqiyatullah? Sesuatu yang kekal di sisi Allah. Kerana orang beriman, apa pun yang dibuat, amalan-amalan yang soleh yang dilakukan menjadi perkara yang kekal di sisi Allah. Kerana itu Allah menyebut in kuntum mu'minin, kalau benar kamu beriman. Tak beriman, walau baik banyak mana pun, walau banyak buat kebajikan, dia tidak akan menjadi baqiyatullah. Dia akan menjadi sia-sia. Haba'an mansura. Wa ma ana alaikum bihafiz. Wahai kaumku, aku tak mampu kawal kamu. Aku cuma pendakwah dan cuma penasihat. Dan Nabi Allah Shu'aib digelar sebagai khatibul anbiya. Apa maksud khatib? Maksudnya khatib kepada para nabi dan kefasihannya bercakap. Dan dia mampu untuk bercakap dengan tuan-tuan orang meniaga ni. Orang-orang meniaga dia pandai bercakap. Tuan-tuan kalau jumpa orang-orang bisnes, memang dia pandai cakap. Dia akan corner sana, corner sini. Dia selekor dia banyak. Corner dia banyak. Orang bisnes. Sebab dia sudah terkenal untuk membuat strategi percakapan. Maka Allah hantar Nabi Shu'aib yang dikira Nabi yang paling mahir bercakap. Sehingga Rasulullah menggelarkannya sebagai khatibul anbiya. Khatib, yakni khatib kepada semua para Nabi. Dek kefasihannya bercakap. Kebijaksanaannya untuk berdialog, berdebat dengan para peniaga. Maka dia dialogkan tentang perniagaan. Dia sebut keuntungan. Yang berkah atau tidak, yang dilarang, yang diharamkan dan sebagainya. Qalu ya Shu'aib. Lalu mereka kata, wahai Shu'aib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Apakah sebab solat kamu yang menjadikan kamu menyuruh kami tinggalkan berhala yang kami sembah? Wa au an naf'ala fi amwalina ma nasha', atau sebab solat kamulah yang kamu cuba halang kami belanjakan harta bagaimana cari kami dapat. Nabi Allah Shu'aib ini nabi yang banyak solat. Dia suka solat. Dan semua para nabi memang sukakan solat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa ju'ilat liyas salat qurrata aini. Allah jadikan solat bagiku penenang jiwaku. Tenang. Kita kan kalau tenang tengok TV, tenang sebab tengok Facebook. Walaupun mulut kata saat kita tenang dengan solat. Bohong solat 2 minit je, Facebook 2 jam. Nabi memang tenang mereka dengan solat. Mereka tenang dengan solat. Dan Nabi Allah Shu'aib ini, kaumnya tengok bagaimana Nabi Allah Shu'aib ini sentiasa banyak solat. Lalu mereka perli, banyak solat tu jadi macam gitu. Macam kita lah kalau boleh, ni geng-geng masjid lah ni. Geng-geng tok lebay lah ni. Golongan yang pertama yang menghina ahli agama dengan ungkapan kononnya mulia tapi makna penghinaan. Macam hari ni tuan-tuan dengar orang kata ni tok lebay ni, geng-geng tok lebay. Bila kita sebut ni benda haram ni tak boleh, geng tok lebay. Kau boleh percaya tok lebay. Lagi besar serbang, lagi besar penipuan. Golongan ini menggunakan, kita katakan, membunuh karakter peribadi orang baik, orang soleh. Ungkapannya nampak baik, tok lebay tu baik.
tapi dengan tujuan penghinaan. Sama sebagaimana kaum Nabi Nuh, kita akan lihat dialog kaum Nabi Syuaib menggunakan kononnya memuji, banyak solat, ni orang baik ni jenis orang sabar, ni jenis orang agama ni. Tujuannya menghina. Bukan tujuan memuji, menghina. Macam saya sebut tadi, geng-geng bila orang ni kata, tu geng masjid Ustaz, sebab tu dia macam gitu geng masjid. Itu geng surau tu, sebab tu macam gitu. Patutnya memang kalau geng surau dia jadi baiklah sebab dia mendekatkan diri pada Allah. Kalau dia geng lebay, dia geng baiklah sebab dia tahu halal haram dosa pahala. Tapi kata itu digunakan bagi menghina. Ini dilakukan oleh kaum Nabi Allah Syuaib. Mereka kata, apa sebab solat kamu yang menjadikan kamu menghalang kami semua berhala? Atau sebab solat kamu yang menghalang kami nak jual beli macam mana? Terserah pada kami nak jual beli macam mana? Innaka la antal halimur rasyid. Mu ni jenis orang baik, halim, orang sabar, rasyid, orang bijak. Dia seorang je bijak, dia seorang je warak, macam gitu. Ni geng-geng tu orang warak belaka ni. Kamu je warak orang agama. Ni geng-geng zuhud, ni geng-geng zuhud. Ini geng-geng sekian. Menyebut tentang karakter mulia agama tapi tujuannya penghinaan, istihza. Sebab itu mereka kata innaka la antal halimur rasyid. Halim ni sifat baik. Halim maknanya penyabar. Rasyid bijaksana. Tetapi bila kau ni kata kamu je penyabar dan kamu je bijaksana, dan kata lain kamu ingat kamu seorang je pandai, kamu ingat kamu je pandai, sehingga menghalang kami meniaga cara menipu. Qala ya qaum. Lalu kata Nabi Allah Syuaib, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana? Tidakkah kamu lihat aku ini membawa kebenaran? Aku ialah seorang nabi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ni nabi yang diwahyukan dan Allah Taala telah memberikan kepada aku kemuliaan dengan mencari rezeki yang halal. Aku juga meniaga macam kamu, okey je. Aku dapat rezeki halal. Aku juga dapat beri makan pada anak isteri aku. Aku juga boleh kaya macam kamu. Halal. Allah berikan kepada aku rizqan dengan rezeki yang baik. Wa razaqani minhu rizqan hasana. Diberikan kepadaku daripadanya rezeki yang baik tanpa ada penipuan. Tuan-tuan, apakah benar orang meniaga jujur ni tak kaya? Apakah orang meniaga dengan segala sifat-sifat akhlak terpuji dia tak berjaya? Ataupun kita dah memang tenggelam dengan acuan-acuan pembohongan dan penipuan sehingga kita berkata tak tipu mana boleh kaya? Dah terperangkap dengan acuan kerosakan ini, kerosakan akhlak dalam perniagaan. Bukan ramai orang yang jujur, ramai orang berniaga cara betul, mereka berjaya. Dan diberkati rezeki mereka. Sehingga dapat dinikmati dengan senang. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Apa yang aku larang bukan sebab aku nak buat. Kan bila kita kata, dia larang-larang orang, dia pun buat tu. Saja tak nak bagi kita untung. Dia seorang nak untung. Sebab bila kita cerita ni muamalah haram, orang-orang yang terlibat dengan muamalah haram, dia macam suspicious dengan kita. Barangkali dia nak buat benda tu biar dia untung seorang. Sebab tu Nabi Syuaib kata, apa yang aku larang, aku tak akan buat benda tu. Yang aku larang ini benar-benar inginkan kebaikan kepada kamu. In uridu illal islah mastata'tu. Aku ingin memperbaiki kamu. Sekadar kemampuan aku. Wa ma taufiqi illa billah. Kekuatan aku untuk memperbaiki kamu datangnya daripada izin Allah. Alaihi tawakkaltu. Dan kepada Allah aku bertawakal. Wa ilahi unib. Dan kepadanya aku kembali. Wa ya qaum. Wahai kaumku. La yajrimannakum syiqaqi. Jangan kamu bergaduh dengan aku. Jangan kamu berlawan dengan aku. Nanti kamu akan ditimpa sebagaimana kaum Nabi Nuh dimusnahkan. Kaum Nabi Hud dimusnahkan. Kaum Nabi Saleh dimusnahkan. Dan kisah kaum Lut dekat dengan kamu. Kamu duduk Madian, mereka duduk Sadum dekat. Dalam wilayah Jordan belakang. Kamu tahu benda ni? Dan peristiwa itu memang mereka tahu. Tapi dah jadi perangai manusia, dia tak kena atas kepala sendiri, atas batang hidung sendiri. Mereka masih lagi tak serik. Orang dah beritahu kau buat macam ni, jadi macam ni. Lagi tak kena batang hidung sendiri. Lagi tak kena tak kepala sendiri. Maka Nabi Allah Syuaib ingatkan mereka. Kamu jangan lawan aku. Nanti kamu kena macam kaum Nabi Nuh. Macam kaum Nabi Hud. Macam kaum Nabi Saleh. Macam kaum Nabi Lut. Dan kisah kaum Nabi Lut dekat dengan kamu. Bumi diterbalikkan. Diangkat, kemudian diterbalikkan. Dihujani dengan batu. Kamu dengar cerita ni, kamu tengok kesannya. Sebab kamu orang meniaga. Orang meniaga langkah panjang. Jalan saja. Kata nama orang meniaga, dia akan buat sana, buat sini. Maka dia tahu semua sejarah-sejarah ni. Orang meniaga dia paling kuat melancong. Dia akan ke sana, dia akan ke sini.
Dan watak ini sama macam penduduk Mekah. Mereka pada peniaga. Mereka lalu semua kampung-kampung, negeri-negeri yang sudah dibinasakan oleh Allah. Mereka tahu cerita-ceritanya. Mereka tahu kisah-kisahnya. Dan mereka tahu tentang Nabi yang diutuskan. Wastaghfiru, kerana itu mohonlah ampun pada Tuhan kamu. Summa tubu ilaih, kemudian bertaubat padanya. Ayat ini menerangkan, ikut hukum sunnatullah, kalau kita buat salah, cepat lambat kita akan dihukum. Kita kalau buat salah je, kita langgar je perintah Allah, cepat atau lambat kita akan dihukum. Tetapi hukuman itu boleh kita deletekan dengan cara benar-benar bertaubat kepada Allah. Ada orang dia derhaka pada mak dia. Dia derhaka pada ayah dia. Kelak anak dia akan derhaka pada dia. Allahumma illa, melainkan kalau dia bertaubat dengan taubat sebenar, maka tak akan berlaku pada dia. Dulu dia menipu orang, dia scam orang, cepat atau lambat dia nanti akan kena scam. Dia juga akan kena benda yang sama. Sama tadinu tudan. Macam mana kamu buat, macam tu kamu kena. Tapi bila ditaubat dengan taubat sebenar, dia tak kena. Dulu dia pernah ngandungkan anak orang. Cepat atau lambat anak dia akan digandungkan oleh orang lain. Cepat atau lambat. Allahumma illa, mereka dia bertaubat dengan taubat sebenar, maka Allah perahiri zuriat dia. Yang ada seorang hamba Allah, bila dia telah mengandungkan anak orang, kemudian mereka berjumpa untuk berkahwin. Kalau saya pun nasihat ini. Nasihat ayah. Kemudian lah, saya kata, Ustaz, saya pun dulu pernah mengandungkan anak orang juga. Hari ni anak saya digandungkan oleh orang. Dia jadi benda yang sama. Sebab itu adalah benda yang disebut sebagai sunnatullah yang akan berlaku. Tuan-tuan ketuk kepala orang, tuan-tuan nanti akan kena ketuk kepala. Tuan-tuan hari ni tunjuk kita marah ke orang, nanti orang marah kita. Tuan-tuan horn orang, nanti orang horn tuan-tuan. Jadi kalau nak horn tu, biar horn bersebab. Kita saja saya nak horn orang, nanti orang pun horn kita. Dia jadi macam itu. Itu sunnatullah. Ini bukan kita sebut karma. Akidah karma tadi tidak berkait dengan Tuhan. Berkait dengan perbuatan itu semata-mata. Ini kita berkait tentang pembalasan Allah Ta'ala. Namun, kalau seorang itu mau ampun dengan keampunan sebenar, Allah hilangkan benda. Tak berlaku pada dia. Tak pernah, saya katakan kalau dia pernah rompak dia orang, kemudian dia taubat sungguh-sungguh kerana Allah, maka insya-Allah hartanya terpelihara. Kalau dia pernah aniaya orang, tapi dia taubat sungguh-sungguh, insya-Allah dia tak akan dianiaya. Dia akan dipandang mulia, Allah tutup aib dia, Allah hapuskan dosa dia, dan Allah tunjukkan benda-benda baik berlaku dalam hidup dia. Tak berlaku macam yang berlaku pada orang lain. Inna Rabbi rahimun wadud. Kerana Tuhanku itu penyayang lagi berkasih sayang. Wadud, yang ini sayang. Rahim, yang ini penyayang. Artinya, kalau kita taubat, dan kalau mana-mana umat bertaubat, maka dia akan mendapati Allah itu rahim, penyayang padanya, wadud, dan sayang padanya. Apakah kita, tuan-tuan, bila kita sayang, kita akan biarkan yang kita sayang apa-apakan atau dianiaya? Tidak mungkin. Ini yang kita sayang, kita pertahan, kita jaga. Demikian Allah bila sayang kita, Allah jaga kita. Allah pelihara kita. Tapi ini syarat. Taubat dan istighfar yang sebenar. Qalu ya Syuaib. Akhirnya kaum ni berkata, wahai Syuaib, ma nafqahu kathiran mimma taku. Kami tak faham dah benda kamu cakap. Kami tak faham. Pura-pura tak faham. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Kami tengok kamu ni bukanlah pengaruh banyak sangat. Followers pun tak ramai. Likers pun tak ramai. Kami followers juta ni. Kalau orang hari ni lah namanya followers tak ramai. Ya, Nabi Allah Syuaib tak ramai pengikut. Tapi dia buat kebenaran. Kami nampak kamu lemah. Walau la rahtuka la rajamna. Kalau tidak kerana keluarga kamu ada kat belakang kamu, kami rejam kamu dengan batu sampai mati. Wa ma anta alaina bi aziz. Kamu tak kuat mana pun, kata mereka. Bila mereka mencabar Nabi Allah Syuaib, kamu tak kuat pun, kamu tak gagah pun, kamu tak ada apa-apa pun. Qala ya qaum, wahai kaumku, arahti a'azzu alaikum min Allah. Apakah kamu lebih bimbang dan takut keluarga di belakangku berbanding Allah? Wattaqattumuhu wara'akum dhihriya. Kamu pandang macam mudah Allah ni, kamu takut keluarga aku, kamu takut pengaruh kabilah aku berbanding Allah, kamu buang di kat belakang. Inna Rabbi, ingat Tuhanku, bima ta'maluna muhit. Apa yang kamu lakukan itu Allah pasti akan membalas. Ala makanatikum inni amil. Baik, kamu buat kerja kamu, kata Nabi Syuaib. Oleh kerana kaumnya kata dengan kata-kata penghinaan dengan menyatakan wama anta alaina bi aziz, kamu tak ada apa dah, zero.
Kata Nabi Allah Shu'aib, baik kalau begitu. I'malu ala makanikum. Kamu buatlah kekufuran kamu. Inni amin. Dan aku terus melakukan ketaatanku pada Allah. Saufa ta'lamun. Dan kita akan tengok. Dan kamu akan tahu. Ma ya'tihi azabu yukhzi. Siapa yang akan kena azab yang menghinakan. Wa man huwa kadhib. Dan siapa sebenarnya pembohong. Wartakibu. Tunggu. Inni ma'akum raqib. Aku pun tunggu bersama kamu. Ketika mana kaum yang mencabar Nabi Shu'aib, menghina Nabi Shu'aib, maka Nabi Allah Shu'aib AS mengancam mereka dengan azab Allah. Kamu tunggu. Akan datang azab Allah. Aku tunggu dan kamu tunggu. Buatlah benda kamu nak buat tu. Buat. Dan aku akan buat ketaatan kepada Allah. Dan kita sama-sama tengok siapa kena azab. Walamma ja'a amruna. Dan bila datangnya ketentuan kami, yakni azab kami. Najjayna Shu'aiban walladhina amanu ma'ahu. Kami selamatkan Shu'aib. Dan orang yang beriman bersamanya. Birahmatin minna. Dengan rahmat kami. Wa akhazatil ladhina zalamus sayhah. Maka orang yang zalim itu, Allah timpakan mereka dengan gempa bumi. Dengan satu suara pekikan yang kuat, sehingga menggoyangkan bumi, sehingga mereka jatuh tersungkur, melutut mati, dicabut roh, tinggal batang-batang, ataupun tinggal jasad-jasad mereka umpama batang-batang kayu yang repuk. Datang kaum Nabi Allah Shu'aib. Azab mereka sama sebagaimana kaum Nabi Allah Hud AS. Di mana datang suatu suara yang kuat, empikan yang kuat, sehingga menyebabkan mereka ini berada dalam, kita katakan, kegoncangan, bumi turut bergoncang, dicabut nyawa mereka. Disebut dalam riwayat Ibn Abbas, la yu'adzibillahu ta'ala ummataini bi'adzabin wahid illa qaum Shu'aib wa qaum Salih. Fa amma qaum Salih fa akhadhatuhum as-sayhah min tahtihim wa qaum Shu'aib akhadhatuhum min fawqihim. Kata Ibn Abbas, tidak pernah Allah azab yang sama kepada kaum yang berbeza, melainkan kaum Shu'aib dan kaum Salih. Maaf, kita sebut Hud, kaum Salih. Azab mereka sama, iaitu azab mereka ialah suatu pekikan suara yang kuat. Cuma bezanya, kaum Nabi Salih, pekikan itu datang daripada bawah, sehingga mewujudkan gempa bumi dan kemusnahan. Manakala kaum Shu'aib, pekikan itu datang daripada atas. Satu pekikan yang kuat sehingga menggegarkan bumi, lalu mereka tersungkur jatuh, melutut, dan roh mereka dicabut dengan kasar, lalu mereka pun binasa dan mereka pun hancur. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa aqazatil ladzina zalamus sayhah fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dan jadilah mereka musnah di negeri-negeri mereka. Ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah negeri ini tidak pernah ada penghuni. Negaranya ada, penghuninya tak ada. Sebab semuanya mati, sunyi. Seolah-olah belum dihuni oleh mana-mana makhluk. Ala bu'dal li Madyan, ketahuilah celakalah kepada kaum Madian. Kama ba'idat Samud, sebagaimana kaum Samud ni kaum Nabi Saleh. Kerana azab mereka serupa. Dengan pekikan yang kuat, memutuskan jantung mereka, menjadikan mereka tersungkur jatuh. Dan Nabi Allah Shu'aib sesudah berdakwah kepada kaum Madian, maka Allah perintahkan Nabi Shu'aib pergi lagi kepada kaum yang berdekatan yang bernama kaum Arikah. Dan kaum Arikah juga tak mengambil pengajaran, perangai mereka sama macam Madian, lalu mereka dibinasakan. Cara mereka dibinasakan, Allah timpa mereka dengan kemarau selama 7 hari. Pada hari ke-7 mereka menyangka awan datang untuk menurunkan hujan kerana kegelapan awan tadi. Rupa-rupanya daripada awan itu turunnya api lalu membakar mereka semua. Ini berlaku pada kaum Arikah. Nanti kita akan cerita masuk dalam bab kaum Arikah. Namun kedua kaum ini, Madian dan Arikah, nabinya satu, Nabi Allah Shu'aib AS. Yang kedua ini dibinasakan oleh Allah. Watak yang sama, skrip sama penderakaan dan kekufuran mereka. Dan kisah ini memberi suatu iktibar kepada semua manusia. Bahkan kepada orang Mekah khususnya. Dan setiap orang-orang yang menyekutukan Allah. Bahawa kesudahan orang-orang yang menyekutukan Allah dan kesudahan orang-orang yang melanggar perintah Allah ialah kebinasaan, bukannya kejayaan. Kesedihan, bukannya keseronokan. Mereka pasti akan binasa, mereka pasti akan hancur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.